Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini isu yang paling menarik ialah tentang skandal publicity yang melibatkan dua kerajaan terdahulu, yang mana ianya melibatkan 700 juta ringgit, satu jumlah yang sangat besar. Ini penemuan terkini kita terhadap isu ini. Ini laporannya dipetik dari utusan Malaysia. Skandal publicity disahkan SPRM telah mengenal pasti 5 syarikat yang akan disiasat. Menjadi persoalan ialah siapa punya syarikat tersebut dan apa peranan syarikat tersebut, dan yang paling besar persoalannya, berapa yang diberi kepada syarikat-syarikat tersebut. 5 lagi syarikat dikenal pasti menerima dana tentang daripada pentadbiran kerajaan sebelum ini. Menjadi jumlah keseluruhan syarikat terlibat adalah 14 syarikat dan sebuah pertubuhan bukan kerajaan atau NGO yang dikesan menerima dana antara 5 juta ringgit sehingga 50 juta ringgit. Wow, ini bukan satu jumlah yang kecil, ini satu jumlah yang sangat besar. Satu sumber mendedahkan kepada utusan Malaysia susulan SPRM juga sedang mengesan dokumen-dokumen berkaitan yang mungkin membabitkan syarikat lain. Kesemua syarikat dan NGO tersebut dipercayai antara penerima peruntukan 700 juta ringgit yang dibelanjakan dua pentadbiran kerajaan dalam tempoh tersebut. Kata sumber itu, kemarin 9 syarikat serta sebuah NGO dikenal pasti SPRM selepas agensi itu pergi ke Kementerian Keuangan MOF dan Jabatan Perdana Menteri kemarin, yang mana mereka dikesan menerima peruntukan 200 juta ringgit. Semalam, SPRM sekali lagi pergi ke MOF dan JPM dan mengesan lebih kurang 5 syarikat lagi yang menerima peruntukan 500 juta ringgit, menjadikan jumlah keseluruhan dana dibelanjakan adalah 700 juta ringgit. Setakat ini SPRM telah mengambil keterangan 10 saksi terdiri daripada pegawai kerajaan jabatan terlibat dan agensi yang menguruskan dana tersebut, kata sumber itu. Mengulas lanjut, kata sumber, antara dokumen yang diperoleh SPRM adalah seperti voucher, laporan keuangan berkaitan peruntukan dana dan program yang dilaksanakan. Setakat ini SPRM masih dalam penelitian dokumen-dokumen berkenaan untuk melihat profil syarikat tersebut sama ada mempunyai kaitan dengan mana-mana individu, jelas sumber. Semalam, utusan Malaysia melaporkan siasatan awal SPRM mendapati RM 200 juta telah diperuntukkan kepada 9 syarikat dan sebuah NGO bagi tujuan promosi dan publicity dua program di bawah pentadbiran dua Perdana Menteri sebelum ini. 9 syarikat dan NGO berkonsepkan Islam itu dipercayai telah dilantik oleh sebuah agensi di bawah JPM dan melaksanakan dua program di bawah dua pentadbiran sebelum ini. Lapor akhbar ini, beberapa dokumen sedang diperoleh oleh SPRM daripada syarikat dan NGO terlibat bagi mengesan sama ada berlaku ketirisan, rasuah dan penyelewengan terhadap dana diberikan. SPRM juga dikatakan belum lagi memanggil mana-mana individu termasuk pemimpin tertinggi bagi siasatan lanjut kerana perkara itu perlu meneliti semua dokumen yang diambil dari syarikat-syarikat dan NGO terlibat. Pada 2 Januari lalu, SPRM mengesahkan telah memulakan siasatan berhubung isu membabitkan penggunaan wang sebanyak 700 juta ringgit yang dibelanjakan bagi tujuan promosi dan publicity untuk menghebahkan pencapaian kerajaan ketika itu. Siasatan dibuat SPRM berdasarkan maklumat awal seperti dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menjawab soalan ahli Parlimen Batu P. Prabakaran pada November lalu. Prabakaran meminta Perdana Menteri menyatakan jumlah keseluruhan yang dibelanjakan kerajaan untuk kerja promosi dan publicity dalam menghebahkan pencapaian kerajaan menerusi semua platform media sosial termasuk media cetak, media digital serta televisyen sepanjang tahun 2020 hingga kini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya
apa yang berlaku dalam Perikatan Nasional didedahkan oleh beberapa penganalisis politik yang paling kita tak sangka sekali. Terkini, dilaporkan bahwa Perikatan Nasional disangka boleh menjadi tukang semak dan imbang kepada kerajaan, akhirnya gagal pula. Jadi kerajaan pun gagal, kata netizen. Jadi pembangkang pun gagal, kata netizen. Jadi, apa yang mereka layak? Itu persoalan daripada netizen. Apabila salah seorang penganalisis politik terkenal Malaysia mengatakan, Perikatan Nasional hanyalah pencatur politik dan bukan semak dan imbang. Langkah Perikatan Nasional PN yang mencatur langkah Dubai untuk menggulingkan kerajaan persekutuan adalah tindakan terdesak bagi menutup kelemahan gabungan itu selepas kehilangan sokongan 5 ahli parlimen kepada Perdana Menteri. Oh, kalau begitu, rupa-rupanya inilah tujuan utama langkah Dubai cuba diatur oleh golongan ataupun kumpulan tersebut. Hanya untuk menutup malu, menutup kelemahan dalam gabungan itu sendiri. Selain itu, permainan nombor yang dicanang oleh PN hanyalah untuk menggambarkan kepada rakyat bahawa kononnya gabungan itu kuat dan mempunyai sokongan untuk menggulingkan Anwar Ibrahim. Tapi rupa-rupanya jauh panggang dari api. Semuanya itu hanyalah satu manipulasi, pembohongan dan juga dianggap sebagai mengelirukan penyokong sendiri. Ini kerana kata netizen, ramai yang mula keliru. Ada pemimpin Perikatan Nasional yang cakap lain, ada pula cakap lain. Antaranya Sanusi baru-baru ini dengan nada bergurau mengatakan dia tahu bila tarik Anwar Ibrahim akan tumbang. Dan beliau juga nyatakan bahawa kononnya beliau mempunyai maklumat tentang langkah Chowkit. Oleh sebab itulah, netizen mula keliru, termasuklah para penyokong Perikatan Nasional sendiri. Kerana selepas Sanusi kata begitu, seorang lagi pemimpin daripada Perikatan Nasional mengatakan bahawa itu hanya gurauan Sanusi. Jadi dia menafikan adanya langkah yang dipanggil langkah Chowkit tersebut. Jadi mulalah dalam kalangan pemimpin penyokong Perikatan Nasional sendiri mula mencari mana satu yang benar, mana satu yang tak benar. Dan pemimpin-pemimpin juga penganalisis politik juga mengatakan bahawa sepatutnya yang harus dilakukan oleh parti atau gabungan Perikatan Nasional bukannya membentuk langkah mau jatuhkan kerajaan. Sudah-sudahlah, kata mereka. Tetapi sepatutnya Perikatan Nasional mencari jalan untuk menjadi semak dan imbang. Tetapi yang berlaku apa? Dalam parlimen sudah beberapa kali pembangkang hampir-hampir kosong datang ke parlimen kerana beberapa hal dan alasan. Ada waktu mereka semua keluar memboikot kononnya. Macam mana nak menjadi semak dan imbang kalau seperti itu? Okey, itu dulu untuk kali ini. Apa pula pendapat anda tentang isu kali ini? Iaitu Perikatan Nasional gagal menjadi semak dan imbang, yang dikatakan sebagai hanya menjadi pencatur politik semata-mata. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.